Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang lah. Selamat petang kepada semua penonton-penonton sesi Facebook Live saya. Rasanya ini kali pertama saya buat live, dekat Facebook Live yang betul-betul saya nak kongsikan pada anda. Mungkin sebab saya tersangat semalam dah buat webinar Mudah Mengajar dan Alhamdulillah respon yang saya terima sangat baik. Jadi saya rasa why not sekali-sekala bila free dan saya rasa ada benda nak kongsi, saya boleh kongsikan dengan Facebook Live. Okay, so kita berFacebook Live malam ni dan saya akan bawakan satu tajuk yang agak menarik lah, yang kita panggil cara kita nak pilih murid bila kita buat penilaian. Kita nak buat penilaian, especially bila kita dalam sesi PDPR, kita nak pilih murid kita, so kita nak nilai. Kebiasaannya kita memang dah ready lah, kita dah budget siap siapa murid kita nak pilih untuk kita nilai sebab kita dah nak susun bagi sama rata. Maknanya kita dah ada senarai murid, katakan kita ada 20 orang, kita dah fikir dalam-dalam, dalam 20 orang yang join sesi live ni ataupun offline, macam mana kita nak pilih, siapa kita nak pilih untuk kita buat penilaian untuk PBD kita. Dan kebiasaannya masa itu akan berlaku dengan baik, tapi kadang-kadang tak menjadi juga sebab kadang-kadang murid putus talian dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak pastikan kita akan menilai murid, dan kadang-kadang yang tinggal 15 tapi kita tak boleh nilai semua. So kita boleh buat secara rawak, dan apabila kita buat secara rawak ni kadang-kadang orang kata dia lebih memberi nilai kepuasan, dan kadang-kadang memberi satu nilai surprise pada murid sebab dia tak jangka dia kena nilai. Kadang-kadang bila kita terlalu scripted sangat, kita dah kata okey kita akan nilai 6 orang. Kita akan nilai 6 orang. So kita dah sebut nama-nama, nanti kadang-kadang murid akan rasa macam mereka ni kena serang. Terus off. Kan, lepas tu tak nak join. Cikgu ni dah serang aku macam tu. So kita nak fikirkan benda-benda ni lah, beberapa perkara yang saya rasa agak menarik untuk kita bincangkan. Saya ada lebih kurang 7 langkah untuk kita memilih murid. Kita milih secara rawak, dan sebenarnya daripada satu PDPR ke satu PDPR lain kita akan pelbagaikan. Jadi saya nak sapa dulu. Saya nak bagi salam dulu dekat rakan-rakan yang tengah tonton kita secara live. Okay, thank you Cikgu Watsalah Supamaniam kerana memberikan respon yang positif. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan cuba improve lagi lah untuk sesi perkongsian saya. Harapnya dapat dengar dengan jelas apa yang saya cuba sampaikan lah pada sesi Facebook Live ini. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan beberapa kaedah. Beberapa kaedah yang boleh kita gunakan untuk memilih secara murid, untuk memilih murid. Okay, so beberapa kaedah yang kita boleh cuba lah. Kita boleh cuba. Okay, pertama sekali, kalau kita berada dalam bilik darjah lah. Kalau kita berada dalam bilik darjah, saya akan mula dalam bilik darjah supaya cikgu tak rasakan bahawa saya hanya membawakan tajuk PDPR. Mungkin ada tajuk-tajuk yang mungkin ada situasi-situasi yang boleh cikgu bawakan dalam classroom sebenar bila cikgu kembali ke sekolah. Okay, saya mulakan dengan yang old school dulu. Kita boleh cuba menggunakan kaedah popsicle sticks. Okay, popsicle sticks ni basically dia macam batang aiskrim saja. Okay, batang aiskrim. Okay, saya cuba cari contoh, saya tak ada dalam store, tapi saya gunakan dengan katakan ini batang pembaris. Batang pembaris. Katakan kita ada banyak popsicle sticks, so kita masukkan, and then kita boleh letak nama-nama murid. So bila-bila masa kita akan cabut secara random. Atau kalau kita nak beri lebih keadilan kepada murid, kita boleh minta mereka cabut sendiri. Tapi sebab kita nak minimiskan pergerakan, so cikgu boleh cabut untuk mereka. Okay, so itu ialah kaedah popsicle stick, sebatang aiskrim sebenarnya. Cikgu kalau nak dapat maklumat lanjut tentang perkongsian saya malam ni, sebenarnya sudah ada dalam blog saya. Cikgu masuk dalam grup Mudah Mengajar, t.me/Mudah Mengajar. Dalam tu nanti ada blog-blog saya yang saya kongsikan tentang cara kita nak milih murid secara rawak, cara kita milih murid untuk buat penilaian. So saya pergi kepada kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua kita boleh gunakan name generator. Okay, name generator ni basically macam wheel of fortune. Okay, wheel of names. Okay, kita ada macam satu roda bulat. Okay, dalam satu roda bulat, dalam tu kita ada pecah-pecah kepada nama. So nanti dia akan berputar, so ikut nasib lah. So ini sebenarnya boleh memberikan satu nilai yang orang kata surprise, tak disangka-sangka. Ada dua cara.
Pertama, dalam roda tu, kita dah letakkan nama murid. So nanti kita tekan start rolling, start spinning, bukan rolling start spinning. Sama ada benda tu akan attack pada nama murid ataupun kita panggil murid soalannya yang kita rotate. Tapi sekarang kita fokus pemilihan nama murid, bukan pemilihan soalan. So kita akan fokus kepada menggunakan roda impian tu ataupun wheel of fortune tu untuk cari nama murid. So kita boleh gunakan beberapa aplikasi lah. Salah satunya ialah wheel of names. Okay, wheel of names ni sangat baik sangat menarik untuk kita gunakan. Cikgu jangan risau, cikgu mungkin terpinga-pinga. Okey, kat mana? Okey, apa laman web dia? Okey, nanti saya akan share screen sebentar. Saya akan tunjuk blog saya yang saya dah tulis dengan semua input-input ini. Saya akan share screen jadi cikgu boleh tengok sepintas lalu. Yang penting cikgu baca perkongsian saya dalam blog tu. Okey, perkara kedua yang akan kita tengok ialah gunakan spinner sebenar. Okey. Kadang-kadang kita kalau kita nak lebih berbentuk kepada nampak benda tu kan, selalu kalau semua tengok benda secara digital kan, kadang-kadang ada orang rasa tak selesa. So ataupun cikgu memang dah ada spinner, especially guru-guru matematik matematik yang dia biasa gunakan spinner ataupun guru subjek yang memang dia dah sediakan satu spinner. So tak apalah, gunakan spinner tu, tunjuk je dalam sesi online. Kalau tak, kelebihan dia boleh guna online, boleh guna offline. Offline maksudnya kalau kita boleh rakam video tu ke, ataupun masa dalam kelas kita boleh tunjuk depan mereka ke, kan. Kadang-kadang dia tak sama. Ada satu backup yang sangat baik lah dekat internet pun. Sebenarnya kalau pergi dekat Shopee tu, dia ada banyak jual spinner yang maujud, spinner yang nampak kan. Ini sebenarnya dia jauh lebih menarik kalau murid dapat sentuh. Ini kalau dalam situasi bilik darjah. Saya tak nak jadikan perkongsian kita terlalu fokus kepada yang PDPR. Nanti bertambah stres sebab ingat macam kita nak suruh PDPR selamanya. Tapi sebenarnya insyaAllah coming back to the class, nanti cikgu boleh buat macam-macam lagi. Dan yang keempat, kita boleh gunakan adjektif lah ataupun sekitaran murid. So kita kata kalau saya rujuk kepada, kalau dalam bilik, saya akan bagi situasi dalam bilik darjah dan juga PDPR online. Dalam bilik darjah, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh, contohnya, saya nak panggil murid yang paling tinggi dalam kelas. Jadi mereka alert. Dan cikgu sebenarnya lebih kena alert, kenal dengan murid cikgu. Cikgu boleh juga kata, mungkin tempat tinggal. Tak semestinya adjektif, saya tulis saja adjektif, tapi sebenarnya pelbagai lagi. Kita boleh kata siapa yang tinggal di Jalan Enggang, contohnya. Seterusnya orang yang akan jawab ialah orang yang suka warna ungu, kan. Satu lagi, ataupun orang yang ada telefon iPhone kat rumah, contohnya. Jadi mereka alert. Kriteria ini akan menyebabkan mereka alert untuk dipanggil. Dan mereka alert untuk dipanggil, jadi mereka berfikir dan mereka menunggu-nunggu. Kadang-kadang terlalu cepat sangat. Dia sebenarnya lebih kepada nak beri murid tu awareness dan juga rasa sedia dia. Rasa sedia dia. So kita boleh shake up lah. Tak adalah terlalu cara yang sama kan. So murid akan rasa bahawa cikgu ni kreatif, sentiasa ubah-ubah, kadang-kadang cara macam ni, cara macam tu. So kita pelbagaikan. Okey. Saya cuba berhenti sebentar. Kita tengok komen-komen daripada yang rakan-rakan yang lain. Okay. Alright. So hello sir, glad to follow your live. Okay, thank you Cikgu Kelsbens. Okay, sebenarnya kita ada Puan Haslawati Nordin. Cikgu saya tak pasti sebab saya ada 3-4 orang nama Haslawati. So salah seorangnya adalah doktor. Okay. Alright, kita ada Cikgu Firdaus Omar. Okay, I hope all teachers, especially the new one, follow your page and your sharing to improve their teaching methods. Okay, thank you Cikgu Firdaus. Saya kenal Cikgu Firdaus ni. Okay, so Alhamdulillah lah. So setakat ni kita dah ada 4. Yang pertama tadi kita ada kaedah popsicle sticks. Kita ada name generator. Kita boleh gunakan spinner sebenar. Dan last sekali kita boleh gunakan adjektif atau persekitaran murid untuk memanggil murid kita lah, untuk kita pilih untuk buat penilaian. Ini sebenarnya kaedah-kaedah fun-fun. Tapi sebenarnya ada science and also pedagogical explanation behind it. Okay, yang kelima, Himidu. Ini mungkin kalau dalam bilik darjah lah. Kalau dalam bilik darjah,
cikgu boleh panggil murid, cikgu boleh panggil dan cikgu boleh minta mereka buat action. Biasa kita kata okay, forehead, nose, mouth. Forehead, nose, mouth. Kalau PDPR mungkin mencabar sikit sebab kita tak nampak dekat kamera. Tapi kalau berdepan kita boleh. Siapa yang salah? Okay, forehead, nose, chin. Forehead, chin, eyes, hair. So dia dah buat silap kat situ, so dia kena sawak, kena jawab. Walaupun berbunyi sebenarnya kita menggalakkan murid takut kepada untuk disoal, tapi sebenarnya dia mau buat fun. Walaupun murid salah, saya slow lah cikgu dan ini kan, tapi dia akan membina alert. Sebenarnya alertness dia paling penting sebenarnya, alertness, supaya murid sentiasa alert. Macam saya pun, saya cubalah sedaya upaya macam untuk bantu anak saya pun kadang-kadang dia tak alert. So kita akan cubalah buat beberapa benda ni. Saya pun ingatkan diri saya, kita akan bantu anak-anak kita untuk bagi lebih alert dengan instruction dan arahan. Okay, seterusnya kita ada nombor 6. Okay, kita ada poison box. Okay, poison box ni mungkin susah sikit. Okay, mungkin susah sikit kalau secara PDPR online, tapi apa kita boleh buat? Okay, kita boleh, kalau dalam kelas kita akan edarkan, dia macam muzik kotak beracun lah. Kita macam ada muzik kan, music box. Dia bukan music box, dia macam poison box lah. So kita edarkan, okay, so muzik berhenti, dia akan kena. Okay. So yang ini kita boleh gantikan, kalau untuk sesi PDPR online, kita boleh gantikan dengan name generator. Okay, name generator. Bila saya kata name generator tadi, ataupun wheel of names, ya, kalau misalnya kita letak je nama kelas ada 30 orang, sekiranya nama yang dipilih tu tak ada, okay, kita boleh skip lah. Kita boleh skip, so tak ada masalah, cikgu jangan risau. Okay, akhir sekali, kita ada kursi beracun, yang mana ini kalau kehadiran secara fizikal. Kalau secara tidak fizikal, kita boleh gunakan aktiviti lah. Kita gunakan aktiviti online. Contohnya kita boleh buat okay, kalau kursi beracun kan mereka muzik, okay, diorang akan rebut satu tempat, betul tak? Okay, kalau tak boleh, kita boleh minta mereka jawab dengan chat. Mereka berebut dengan chat. Okay, kalau cikgu pakai Google Meet, semua murid boleh gunakan ruangan chat, betul tak? Boleh send chat. So bila cikgu bagi soalan, cikgu bagi mereka 5 saat, 10 saat untuk bersedia dekat ruangan chat. Kata not, diorang letak dengan simbol X ke, so tinggal tekan enter. Murid yang cikgu nampak tak ada tekan X dekat ruangan chat tu, dia kena. Itu cara nak ganti kursi beracun. Ini baru saya fikirkan 5 saat tadi. Saya pun macam mana kita nak buat kalau kursi beracun ni. So kalau kursi beracun versi Google Meet, apa kita boleh buat? Okay, dekat ruangan chat tu, okay, sedia tekan X, enter chat, okay. So dia akan type X. So saya perlambat, cikgu boleh tengok ni. Cikgu kalau dah hafal nama murid, especially kalau kelas 10 orang je yang join online, cikgu dah tahulah 10 orang. So cikgu tahu seorang tu siapa yang tak tekan X dekat ruangan chat. So cikgu dah tahu murid ni kena. So itu cara nak buat kursi beracun versi Google Meet yang tak pernah difikirkan orang. I think I'm the first to give you the idea. Okay, we can also use Spotlight. Yes, kita boleh gunakan Spotlight juga. So ini adalah beberapa perkara yang kita boleh cubalah untuk PDPR kita, cara kita nak pilih murid. Sebenarnya kalau cikgu pergi dekat Google Classroom, dekat Google Classroom pun ada untuk kita random pick murid kita, nama kan, kita boleh random pick untuk panggil mereka. So kita boleh gunakan Google Classroom, tapi dia ada dalam versi app. Okay, so Google Classroom cikgu buat macam biasalah untuk management, untuk materials, sebab dia learning management system, ada kelas, bahan, rujukan, grading semua. Tapi untuk versi app dekat phone, dekat tu ada untuk random pick kita punya student. Nanti saya rujuk balik istilah sebenarnya. So itu boleh ganti untuk nombor 2 tadi. So kita dah ada 7 cara tadi. Yang pertama ialah kaedah popsicle sticks. Nombor 2 name generator. 3 ialah gunakan spinner yang sebenar, real life spinner. Nombor 4 ialah gunakan adjektif perkataan murid. Nombor 5 hear me do.
Nombor 6 poison box, dan last sekali ialah kerusi beracun. So ini adalah adalah 7 kaedah cara kita nak memilih murid, termasuk kaedah kerusi beracun versi Google Meet. So kalau cikgu ada apa-apa perkara mungkin nak kongsikan kepada kita, insyaAllah saya akan cuba nyatakan so that semua orang akan dapat idea. Children can call others after their turn. Itu salah satu idea yang dikongsikan oleh cikgu Fatsalah. Children can call others after their turn. Boleh juga kita dah panggil seorang, so dia pilih lagi kawan dia. So benda ni akan jadi chain. So benda tu agak menarik lah. Ni agak menarik. So boleh ni. Okay, saya nak tengok lagi kalau anda ada apa-apa soalan. Okay, untuk sesi live kita ni. Alright. Adakah kita kadang-kadang daripada satu sesi kita boleh pelbagaikanlah, kita tak gunakan cara yang sama untuk kita memilih murid. Mungkin hari ini kita ada wheel of names, mungkin esoknya kita akan guna Himido, esoknya kita akan gunakan kerusi beracun versi Google Meet. So kita boleh pelbagaikan. So murid akan rasa sentiasa berubah-ubah. At the same time kena keep track juga murid siapa yang kita pilih. Kita tak nak bila kita nak pilih murid tu untuk penilaian, kita akan guna kaedah yang sama. Contoh ataupun kaedah yang biasa kita guna, kita panggil nama murid ni, kita dah set 5 orang ni mesti kita soal hari ni. Tiba tak datang pula, tu satu hal, tak join, masalah internet. So lebih baik kita fokus pada siapa yang ada. Kemudian baru kita tengok balik senarai dan kita rombak balik senarai. So itu lebih baik. Okay. So saya nak tunjuk sikit, nak share screen. Okay, saya punya artikel tu lah. Okay, saya punya artikel. Okay, alright. Saya cuba tukar sebentar. Okay, so ini adalah artikel saya itulah yang dekat blog Mudah Mengajar. So nanti cikgu boleh tengok Mudah Mengajar. Ini tahun dari 2017 lagi lah saya dah ada ni. InsyaAllah saya akan update dengan lebih banyak idea. So ini cikgu boleh pergi online. Okay, boleh tengok saya punya perkongsian dekat situ. Okay, so inilah dia. Cikgu boleh buka. Ni pergi dekat mudahmengajar.com atau mudahmengajar.blogspot.com. Okay, jangan lupa. Alright, so inilah blog saya. Ada banyak lagi perkongsian PK21, aktiviti untuk murid, pelbagai idea dan juga sumber-sumber PDPR. InsyaAllah cikgu boleh gunakan. Cikgu juga boleh masuk kepada saya punya ni untuk Mudah Mengajar. Okay, cikgu boleh juga pergi ke t.me/Mudah Mengajar. Okay, saya share screen sebentar. Okay. So cikgu boleh tengoklah dekat situ dekat screen. Okay, so kita akan boleh masuk ke dalam grup Mudah Mengajar saya. Okay, so dekat t.me/Mudah Mengajar. So dekat sini cikgu boleh dapatkan pelbagai lagi perkongsian. So jangan lupa untuk follow. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah dekat ruangan chat dan everything semua. Okay, itulah grup Mudah Mengajar saya. So ni besar-besar saya tunjuk ni. Kalau tak nampak juga tak tahulah. So ini tak apa, ini tentang grup saya lah yang saya akan kongsikan. Okay.
So untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga semua so saya akan cuba bersiaran live lah bila-bila saya free. InsyaAllah kalau boleh mungkin saya cubalah untuk setiap malam mungkin bawa tajuk-tajuk secara random. Saya mungkin akan announce 30 minit sebelum sesi bermula. So selalu tengok Facebook saya lah. So insyaAllah akan dapat tengok. Benda ni saya tak upload kat YouTube. Saya memang akan buat sesi live. Bila live tu memang betul-betul live. So takkan ada ulangan. So kalau nak tengok pastikan cikgu semalam malam buka sekejap tengok perkongsian saya. Dengarlah sekejap dan saya mungkin akan sediakan dalam versi rakaman yang saya mungkin akan muat naik dekat YouTube ataupun mungkin juga saya akan terus sediakan dalam bentuk podcast. So bila dalam bentuk podcast cikgu boleh dengar secara audio. Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Sebelum saya undur diri, saya bagi masa lebih kurang 2 minit. Mungkin cikgu ada apa-apa soalan nak tanya, saya akan cuba jawab. Ya, dengan situasi cikgu sekarang ni mungkin ada apa-apa nak jawab, boleh tanya. InsyaAllah. Kita tengok lagi ya. So ramai tonton malam ni, alhamdulillah. Okey, kalau tak ada apa-apa saya rasa setakat itu saja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join sesi live saya. Jadi sehingga itu semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.